Hai guys, Assalamualaikum. Korang kembali lagi bersama aku Afiq. Okay, pada time video ni keluar, aku jamin korang semua dah tengok benda yang mana-mana sekarang orang sembang pasal Samsung Galaxy S24 Ultra ni kan? So, perhati tertinggi daripada Samsung untuk tahun 2024 ni, ini dia, Samsung Galaxy S24 Ultra. Okay, let's go. Dah sini maklum memang tak ada major upgrade dari segi hardware, yang mana Samsung cuma memfokuskan dia punya software saja. Kalau bercakap tentang AI kan, kita semua tahu yang mana AI ni dia memudahkan urusan kerja manusia. Kalau sebelum ni kalau korang nak buat sesuatu, benda tu memang yang agak leceh, renyah, tapi AI dia skip step-step tu. Kira ni AI ni dia macam buat kerja untuk korang lah. Dan untuk siri Samsung Galaxy S24 kali ni, dia memfokuskan tentang Galaxy AI. Tapi kan, adakah benda ni dia akan memberikan impak dalam industri dunia smartphone? Selepas aku menggunakan beberapa minggu untuk Samsung Galaxy S24 Ultra ni, dan juga aku menggunakan dia punya Galaxy AI, overall bagi aku dia memang quite nice. Kalau sebelum ni korang nak buat itu, ini, korang kena pergi ke certain website AI tau. Now, Samsung dah dah kumpulkan, letakkan setempat dalam siri S24 diorang ni. Senang cerita, benda ni sedikit sebanyak mengubah corak kita menggunakan smartphone. Tapi apa kau perasan kalau mana-mana korang yang dah ada siri S24 dan kalau korang kerap menggunakan generative image kan, benda tu kan, kalau korang nak ubah itu, nak delete ni ke, dia macam ada loading sikit yang mana korang kena tunggu. And benda tu memang take time sikit sebab benda tu dia adalah cloud based, yang benda tu dia akan proses dekat bahagian cloud dan dia baru hantar dekat smartphone korang balik. So apa kau perasan, internet korang first kena laju untuk pastikan semua benda tu berjalan dengan lancar. Tapi kalau aku ada bajet yang cukup untuk beli S24 Ultra ni, adakah aku akan spend duit sebanyak tu untuk angkat benda ni? Semata-mata Galaxy AI tu. Yang tu kejap lagi aku akan explain pada aku punya conclusion nanti. Okey, dari segi dia punya design, tak banyak aku boleh cakapkan yang mana dia punya design ni memang sama je dengan model-model terdahulu, sebab Samsung je nak bagi kenal tau yang mana ini adalah phone Samsung tau. Dan kalau aku nak bandingkan dengan S23 Ultra dengan S24 ni, daripada mata kasar kalau korang tengok, dia punya feel tu adalah lebih boxy dan bila korang pegang dia agak selesa tau. And then yang paling penting, dia punya panel depan dengan belakang ni dia betul-betul flat. Cuma apa yang aku rasa sangat pelik dekat sini, apa motif Samsung gunakan bingkai titanium pada S24 Ultra ni? Nak kata pelepasan haba yang lebih efisien, titanium tu cuma kat bingkai je. Dan kalau nak cakap titanium tu digunakan bagi meringankan S24 Ultra ni, Samsung Galaxy S23 Ultra model tahun lepas lagi ringan berbanding S24 Ultra ni. Aku juga dapat tahu grade titanium yang digunakan pada Samsung S24 Ultra ni dia cuma grade 2 je. Mungkin titanium yang digunakan pakai pada S24 Ultra ni dia banyak campuran-campuran lain. Dan kalau kita letak benchmark titanium yang paling tinggi iaitu iPhone 15 Pro, diorang menggunakan titanium grade 5 tau. Apple sendiri claim yang mana titanium yang guna pakai pada iPhone 15 Pro, dia punya kualiti tu adalah sama dengan projek-projek angkasa yang dihantar dekat mari. So kat sini aku boleh konkludekan sikit yang mana Samsung gunakan titanium ni just sekadar untuk join the trend kan? Betul tak Samsung? Performance Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ni overall bila aku pakai untuk buat apa-apa task pun memang syok, memang tak ada masalah sebab chip baru kan. Yang mana aku boleh assume kat sini orang yang akan beli S24 Ultra ni bermungkinan umur dia dah 28 ke atas. Kiranya dia tak banyak gaming sangat, lebih kepada handle task, kerja-kerja pejabat macam tu. So kalau nak handle task-task macam tu, aku rasa ini dah cukup powerful gila dah. Dan kalau sekali-sekala korang nak main game dengan S24 Ultra ni, memang lancar, tak ada masalah. Cuma dekat bahagian tepi, bahagian kamera ni, korang direct akan rasa dia punya sound panas tau kalau korang tak menggunakan casing. Tapi sepanjang aku menggunakan, bila panas pun dia tak ada lagi masalah untuk dia punya performance throttling drop. Dari segi battery consumption pun memang sangat baik untuk S24 Ultra ni. Untuk penggunaan biasa social media all day, aku boleh dapat dalam satu hari macam tu. So kiranya aku pergi office pagi, balik pukul 6, bateri yang ada pada S24 Ultra aku ni ada dalam sekitar 45% lagi sebelum aku charge yang baru. Untuk bateri yang tinggal all day, penggunaan masih biasa 45% tu memang patut pun kita dapat macam tu sebab ini adalah model Ultra. Yang mana orang yang beli model Ultra ni dia nakkan performance bateri yang lebih bagus berbanding siri S24 yang biasa. Oh ya, itu adalah penggunaan aku. 70% aku menggunakan Wi-Fi dan lagi 30% aku menggunakan data. So kalau aku lebih kerap lagi menggunakan data, kiranya kalau aku balik pukul 6 tu mungkin tinggal 30% ataupun 35%. Okey, bab dia punya skrin ni, kita tahu yang Samsung dia memang champion dia punya skrin. Tapi pada model S24 Ultra ni, dia ada beberapa masalah kalau nak dibandingkan pada S23 Ultra ni. Kalau korang pengguna Samsung atau
ataupun korang memang fan Samsung yang dah pakai lama phone Samsung kan, korang mesti dah terbiasa ataupun korang mesti kenal skrin vivid ataupun skrin yang lebih vibrant yang dah menjadi signature pada phone Samsung. Cuma apa yang aku perasan pada S24 Ultra ni kan, bila korang pilih mood vivid pada bahagian setting skrin, dia punya mood vivid tu dah tak berapa vivid tau. Aku tak pasti sama ada Samsung dia memang sengaja dia kurangkan vivid pada skrin S24 Ultra ni ataupun memang ada masalah software. Sebab aku perasan dekat dalam komuniti Samsung global banyak yang komplain kenapa skrin S24 Ultra ni dia dah tak berapa vivid macam S23 Ultra ni. Dan juga ramai yang minta Samsung suruh bawakan balik skrin vivid yang dah menjadi signature pada phone Samsung. Okey, dia punya spek skrin dia masih lagi menggunakan AMOLED 2X dengan Quad HD Plus iaitu 2K dan refresh rate setinggi 120Hz, yang mana pengalaman tu sama je kalau korang pernah pakai Samsung S23 Ultra. Yang paling best, benda aku suka pada S24 Ultra ni adalah dia punya protection glass yang dia guna pada S24 Ultra ni, iaitu dia menggunakan Corning Gorilla Glass Armor, yang mana Samsung sendiri claim untuk Corning Gorilla Glass Armor ni dia dapat mengurangkan 70% reflection, let's say kalau korang duduk dekat bawah lampu, which is benda tu sangat membantu. Yalah, sebab glare ni memang sangat annoying tau, berbanding dengan skrin biasa tau. Dan aku nak sangat smartphone lain untuk tahun 24 ni tolonglah guna Corning Gorilla Glass Armor ni. Yalah, sebab macam aku cakap tadi, kalau kita duduk dekat office ke mana-mana ke yang ada lampu downlight tu kan, terpancar dekat skrin ni, dia punya reflection tu memang sakit mata. Kadang-kadang kita terpaksa naikkan tinggi brightness untuk counter benda lah tu. Okey, pada bahagian kamera untuk Samsung tahun ni, aku tak sure kenapa Samsung kali ni dia macam buatkan aku disappointed sikit. First kali adalah dia masih lagi struggle untuk switching di antara lens ultra wide ke telefoto ke, dia akan tersengit sikit. Even mana-mana Android pun sama je ada case benda ni. Yang kedua, benda yang paling aku benci sekali adalah chromatic ataupun purple fringing. Dia bersepah-sepah ada dekat lens telefoto ni. Tak kisahlah korang ambil apa-apa subjek pun, dia punya chromatic ataupun purple fringing tu tetap ada je. Dan yang ketiga adalah dia punya keupayaan zoom, iaitu 30x ataupun 30 kali zoom. Aku tak sure kenapa dia punya zoom tu sangat barai dari segi mengekalkan image detail dan juga lossless image tu. Yalah, sebab kalau aku nak bandingkan dengan S23 Ultra, yang mana 30x ataupun 30 kali zoom dia tu lagi better berbanding S24 Ultra ni tau. Yang lain-lain aku tak ada masalah. Dari segi signature color science pun, inilah look Samsung kalau korang nak tahu. Cuma color science tu agak lari sikit kalau kita lihat dengan mata kasar ni. Tapi benda ni kan dia bergantung pada perspektif orang tau. Kontras dalam setiap gambar pun agak tinggi. Warna skin tone pada mode portrait tu aku perasan dia agak sedikit pekat dan kemas. Tak nampak dia macam kemerahan yang ketara pada skin tone tu. Dia punya digital bokeh dekat bahagian belakang tu, kalau korang tanya aku adakah benda tu aku suka. Buat masa sekarang ni Samsung punya digital bokeh dia masih lagi tak mendapat tempat dekat hati aku, sebab dia tak ada lagi karakteristik macam lens yang kita pernah guna mana-mana kamera pun. Tapi korang jangan risau, dia punya potongan bokeh dia tu memang kemas. Pada lens telefoto aku perasan S24 Ultra ni dia cuba nak sharpenkan setiap image yang aku ambil guna telefoto tau. Dan kalau aku nak bandingkan dengan model S23 Ultra, prestasi telefoto S23 Ultra lebih baik untuk 30 kali ataupun 30x dari segi sharpness berbanding Samsung S24 Ultra ni. Aku juga perasan untuk kali ni ramai yang komen negatif pada kamera S24 Ultra ni. Masa aku dekat dalam forum-forum Reddit ke, dekat komuniti Samsung sendiri, dan aku turut dapat info yang mana Samsung akan keluarkan update untuk fix semua benda yang aku cakap tadi, termasuklah telefoto dengan purple fringing ni tu. Cuma aku pelik, masalah sebesar ni Samsung masih lagi tak keluarkan update untuk fix benda tu tau. Sebab masalah ni dia bukan kecil, besar tau. Sebab kalau benda ni terjadi pada mid range, aku okey lagi boleh tutup mata. Tapi ini adalah peranti tertinggi Samsung untuk tahun 2024 tau. Samsung patutnya keluarkan update ni lebih awal supaya benda komen negatif ni tak adalah meleret-leret orang komen negatif. Cuma itulah, aku tak ada lagi dapat info exact tarikh bila yang Samsung akan keluarkan update untuk fix semua masalah tu. So satu lagi apa aku perasan bila aku buat comparison dengan Samsung S23 Ultra dengan Samsung S24 Ultra ni, yang mana aku nampak dia punya focal length tu sekarang pada S24 Ultra ni dia berbeza sikit tau. Dia lebih wide dan juga lebih luas berbanding S23. Yang mana kalau korang nak compose shot yang nak nampak wide sikit, so S24 Ultra ni aku rasa lebih relevan lah kalau korang nak guna. Tapi aku pelik betul lah focal length pada S24 Ultra ni, yang mana dia tak ada letakkan
equivalent full frame berapa kalau kita nak shoot focal length, sebab dia berubah. Pada S23 Ultra dia lain, dan pada S24 pun dia lain. So kat sini dia macam tak konsisten. Okay, kalau kita tengok pada kualiti gambar 200 megapiksel yang aku set kepada 200 megapiksel, yang mana aku nampak kat sini dia punya kualiti macam kurang memuaskan sebab dia punya warna skin tone tu sedikit wash out tau. And then dari segi detail dengan image lossless pun kat sini aku nampak pelik. So dekat sini Samsung kena betul-betul cepat keluarkan update untuk fix benda ni. Sebab gambar ni aku tak nampak ini adalah 200 megapiksel tau, dengan dia punya look tu macam water painting lagi. So gambar yang relevan ataupun gambar yang aku rasa yang nice nak guna, korang just guna secara default je, iaitu 12 megapiksel. Oh ya, hari tu Wiser kan ada buat blind test untuk 4 buah smartphone yang berbeza. Adalah salah satunya termasuk Samsung Galaxy S23 Ultra, lepas tu Vivo X100 Pro, dan yang ketiga adalah Pixel 7a, dan yang last kali adalah iPhone 15 Pro. Dia punya keputusan apa yang kami dapat, dia macam mengejutkan betul lah, sebab setiap platform dia punya perspektif dia berbeza-beza tau. So dekat Twitter ataupun X, seramai 41% yang undi Vivo X100 Pro ni sebagai ranking nombor 1, dan nombor 2 adalah Samsung S24 Ultra. Dan dekat Instagram aku tengok Samsung ni dia paling mendapat perhatian, ramai yang pilih look Samsung S24 Ultra berbanding Vivo X100 Pro yang ikut yang kacung rapat je dekat belakang, yang mana dia punya jarak tu tak jauh. So kat sini macam aku cakap tadi, itulah perspektif orang berbeza-beza. Kadang-kadang bila aku cakap gambar tu cantik, belum tentu benda tu cantik dekat mata korang. Okay, so untuk rakaman video dia menyokong dengan 8K 30 frame per second dengan hanya menyokong kodek HEVC je. Tapi bagi aku dia sayang lah, walaupun dia menyokong dengan kodek HEVC, dengan resolusi 8K 30 frame per second tu korang tak boleh buat HDR10+, yang mana kalau korang nak shoot juga HDR tu, korang kena turun ke 4K. Overall prestasi video daripada Samsung ni aku boleh katakan agak baik. Even transition atau fokus background ke subjek pun laju tau. Dan for now tak ada lagi aku jumpa focus hunting yang mana dia macam fokus refocus. Dan kalau korang nak lebih advance, korang boleh je on high bitrate waktu shooting video untuk prosesi video yang lebih detail. Tapi korang jangan mengamuk pula tiba-tiba storage asyik penuh je kan. Dan walaupun Samsung sendiri claim, even mana-mana produk Samsung yang sebelum ni pun diorang dah cakap yang phone diorang dia dah collaboration dengan Instagram untuk mendapatkan IG story yang lebih cemerlang kalau korang buat story. Tapi aku rasa aku masih lagi tak dapat kepuasan bila kita shoot direct on camera berbanding kalau kita direct shoot IG story tau. Sebab dia punya quality IG story tu dia masih lagi tak setanding yang kita boleh tengok pada iPhone sendiri. And then for now aku boleh cakapkan yang mana IG story yang masih lagi king untuk shoot direct daripada Instagram still lagi iPhone. So conclusion dia dekat sini, adakah aku sanggup spend duit sebanyak RM6,799 untuk model S24 Ultra ni? And kalau soalan tu korang tanya dekat aku, for now aku katakan benda tu memang tak berbaloi. First, langkah Samsung yang silap dekat sini adalah dia lambat keluarkan update untuk fix ke semua masalah tu. Masalah tu besar tau. Dan yang kedua adalah tak ada major update yang membuatkan aku teruja tau dengan model sebelum ni. Yang last kali ni adalah tentang Galaxy AI. Okay, kita semua tahu yang AI dekat mana-mana platform sekarang ni dia bukanlah free. Dan kalau kita tengok mana-mana platform yang menggunakan AI ni, platform dia tu adalah berbayar ataupun menggunakan konsep subscription sebab untuk unlock fully capabilities AI itu sendiri. So bila aku terdengar rumours yang cakapkan yang Galaxy AI ni hanyalah sekadar free untuk tahun 2025 je, so benda tu aku tak terkejut pun, sebab macam aku cakap tadi, AI ni dia bukan free tau. So once dah start berbayar, of course Samsung akan letakkan ataupun Samsung akan tawarkan pada produk-produk dia yang lain. So aku boleh predict ataupun aku boleh teka kat sini yang mana produk last yang dorang mungkin akan tawarkan juga adalah pada Samsung S23 Ultra pun mungkin akan dapat Galaxy AI ni. So itu berkemungkinan. Benda ni kita boleh tengok sendiri pada Google Pixel sebelum ni. Masa dia keluar first, salah satu feature dia Magic Eraser, aku ingatkan mati-mati eksklusif untuk Pixel je tau. Sudahnya semua phone Android boleh akses benda tu. Yalah, sebab dia dah tawarkan dalam subscription kan. Cuma dekat sini aku nak tengok macam mana Samsung cuba tawarkan ataupun cuba bawakan feature Galaxy AI ni dalam bentuk langganan. Yalah, sebab kalau Google diorang letakkan dalam package Google One diorang tu, yang mana kalau korang tak gunakan fungsi AI apa-apa pun, korang masih lagi dapat pelan-pelan lain tau apa yang Google tawarkan. Contoh macam Google Drive ataupun Google Photo yang menawarkan high res ke. Dan lagi
terdapat macam-macam lagi feature dalam Google One tu. Kalau Samsung ni kan, untuk Galaxy AI tu mana je nak letak? Takkanlah semata-mata Samsung nak letakkan pelan langganan Galaxy AI je tau. Aku jamin memang takkan ada orang subscribe pun benda tu. So benda tu nanti sama-sama lah kita tengok pada tahun 2025 nanti, once bila dah start Galaxy AI ni berbayar. Dan of course lah lebih banyak lagi fungsi-fungsi AI yang dibawakan oleh Samsung, which is mungkin banyak lagi benda boleh buat kot. Cuma kan kat sini aku nak tanya dekat Samsung kan, apa jadi dengan Bixby lepas dah ada Galaxy AI ni? Adakah Bixby ni dia terus dimatikan? Tu aku tak tahulah apa jadi. So itu dia guys pendapat aku untuk Samsung Galaxy S24 Ultra ni, yang mana kita tengok sekarang ni, inilah zaman AI dalam smartphone bermula. Lepas ni kita akan tengok AI dalam iOS 18 nanti, yang mana itu pun rumours kuat juga, yang mana Apple juga akan bawakan dia punya AI sendiri. Dan kita tengok apa yang Apple tawarkan AI tu pada user-user orang. Adakah lebih kurang sama je macam Samsung bawakan, ataupun Google bawakan, ataupun Apple dia bawa kelainan sikit. Dan aku yakin benda tu bukan free. Confirm Apple akan letakkan dekat dalam dia punya package langganan diorang.